kalau dia kaya, dia kena derma ataupun tolak 0.5 daripada nilai dia. Kalau soalan kita X kurang sama dengan 5, ini contoh tandanya kecil, yang ini kita panggil dia miskin, jadi yang ini kita kena tambah dengan 0.5. Tetapi untuk soalan yang ada kiri dan kanan, ada kiri dan kanan, contohnya kita buat, yang ni kita buat macam tu. Contoh sini nombornya nombor 2. Contohnya nombor 2. Yang ini sebenarnya bila kita baca, dia adalah X lebih besar. Jadi consider yang ini adalah dia kaya. Yang ini kita panggil dia kaya. Sebab kita baca X dulu. Jadi kalau kita ada satu lagi yang ini lebih kecil sama dengan 8. Yang ini pula, yang Mama Z buat warna hijau ni pula, namanya miskin. Jadi miskin kaya tu dia menentukan sama ada kita nak tambah ataupun tolak. So kat sini dia akan jadi 1.5. Yang ini akan jadi 8.5. Kita kena buat pertukaran macam tu. Mama Z pelik kenapa dia tak boleh masuk. The host must join first. Only people invited. Kalau saya buat ni, kita try tengok. Pelajar berjaya masuk ke tak? Okay, so hari ni Mama Z nak habiskan dengan latihan supaya pelajar boleh ambil markah untuk exam. Biasanya yang ini 3 markah. Tak boleh juga, macam mana nak buat ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak ada gangguan sangat Okey. So, apabila Mama Z nak mulakan soalan daripada awal, soalan 19 ialah soalan dalam bentuk matematik terus. Exam biasanya dalam bentuk ayat. Jadi kita kena mahirkan yang ini dahulu. Apabila nilai N kita ni terlalu besar, maka kita memang kena buat approximation kepada normal. Cuma kalau kita tengok X bertabur secara binomial N dengan P, tetapi perbezaan dengan normal ialah X bertabur secara normal. Kat sini adalah nilai mean, kat sini ialah nilai variant. Itulah perbezaan di antara yang merah dengan yang hijau. Okey, kalau kita nak teruskan juga pertukaran, kita kena cari daripada yang merah ni, kita kena cari dahulu perkara yang pertama, apakah nilai mean. Nilai mean ialah N darab dengan P yang kita dah belajar dalam binomial. N kita pula ialah 200 dan nilai probability kita ialah 0.6. Jadi kat situ kalau kita guna kalkulator, 200 darab dengan 0.6. So Mama Z dapat 120. Mean dia adalah 120. Itu nilai mean. Iaitu Mama Z akan buat bertabur secara mean dia 120. Nanti tanya kawan-kawan, memang dia tak ada nak masuk ke macam mana ni? Sebab baru ada 66 orang. Baru habis kuliah, Mama. Oh, dia kena habis 5 minit sebelum baru sempat pelajar anak ni. Kasihan pelajar. So, Mama Z tak nak marah-marah lah bulan puasa ni kan. Yalah. Okay. So, Mama Z dah cari dah nilai mean. Sekarang Mama Z nak cari nilai variant daripada binomial ni juga. Kena cari maklumat yang kedua, iaitu mencari nilai variant. Rumusnya adalah N darab P darab Q. Okey, N kita 200, P kita 0.6. Jadi nilai komplement kepada 0.6 adalah 0.4. Jadi jawapan kalkulator tadi Mama Z sambung saja
darab dengan 0.4. So Mama Z dapat 48. 48 tu nilai variant. Ingat nilai variant. Okey. So kalau siapa yang dah tengok video katakan Mama Z tersilap buat ke apa-apa, bagi tahu sebab dalam kerja ni dia panjang. Dia agak susah nak detect salah tu ya. Kecuali ada orang ingatkan Mama Z. Kok typo. Okey. So akhirnya yang binomial yang asal ni, okay, kita mematuhi approximation, maka Mama Z dah berjaya menghasilkan nilai X bertabur secara normal sekarang dan kita ada parameter baru iaitu nilai mean dan juga nilai variance. Okey, maksudnya dah habis kita pasal binomial. Maka tibalah nak jawab soalan A. Probability X lebih besar sama dengan 130. Oleh kerana kita buat approximation, kita kena buat proses derma atau terima, miskin atau kaya. So yang ini dia akan jadi sebab dia kaya, dia akan jadi probability X lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan sebab dia kaya. Tinggal lagi 129.5. Okey, ada soalan tak yang merah ni dulu? Tak ada Mama. Mama sedang buat proses approximation, dah siap. Lepas tu Mama kena buat correction for continuity. Mama kena buat CFC sekarang ni. Okay, yang Mama sedang buat ni namanya CFC. Okay. Lepas tu lepas kita buat CFC, baru kita patah balik kepada tajuk normal kita, iaitu dia tak boleh guna huruf X. Dia kena guna huruf Z. Maka Mama Z kena buat 129.5 tolak dengan min kita 120 per dengan standard deviation. Nilai yang kita dapat warna biru tadi ni nilai variant. Soalan nak standard deviation, jadi Mama Z kena buat square root 48. Macam tu. Okey, katakan Mama Z sambung di sini. Probability Z lebih besar sama dengan 129.5 tolak 120. Nak senang, kalkulator kita canggih kan. 129.5 29.5 tolak 120 per dengan square root 48. So tekan SD saja. 1.37. 1.37. So kalau kita nak lukis kulit siput, kita boleh lukis nilai di tengah ni kosong. Soalan mencari 1.37 dan kawasan yang dia nak cari adalah kawasan biru. Kawasan nak cari adalah kawasan biru. Kita boleh guna buku, kita dah boleh buka buku statistik ataupun Mama Z tunjuk satu benda rahsia di sini. Mod, Mama Z ambil statistik. Mama Z ambil statistik. Kemudian Mama Z tekan shift, tekan 1. Mama Z tekan nombor 5 distribution. Mama Z tengok kawasan biru duduk belah kanan. Kanan is right. Right nombor 3. Mama Z masukkan 1.37. Tu dia jawapan dia. 0.0853. Ni Mama Z tunjuk rahsia sikit lah. So daripada bacaan tu kita dapat 0.0853. Yang ini kalau kita buka kalkulator. Pelajar boleh juga menggunakan buku statistik. Tak ada masalah. Buka buku statistik kita dekat desktop ni. You all boleh buka buku you all. So Mama Z buka buku nombor 7 ni.
So Mama Z nak baca 1.37. 1.3 dulu. Okey, Mama Z ambil yang belah sini 1.3. 1.3 Mama Z ambil belah sini. Supaya dekat ni. 1.37 ni dekat. Jadi jawapannya 0.0853. Sama je dengan bacaan kalkulator tadi. Sama saja. Okey. Ada soalan tak untuk A? Boleh tanya sekarang sebab kita akan buat example. Inilah kelas kita, kuliah kita yang paling last. Lepas ni kita akan buat ulang kaji dah. Tak faham, tanya terus. Yang mana tak faham supaya Mama Z boleh tolong. Tapi pelajar memang tak ramai ni ya. 80 je. Okey, ada soalan tak? Boleh ke ni? Boleh tak? Kalau tak, Mama Z teruskan je. Boleh, Mama. Boleh, Mama. Boleh Mama Z teruskan. Mama Z cuba kuatkan volume lah. Okey, so Mama Z nak buat soalan B sekarang. Tengok betul-betul. Di sini ada tanda sama dengan. Di sini ada tak sama dengan ni? Tak ada kan? Okey, jadi Mama Z kena pastikan ada dulu tanda sama dengan. 136. Kat sini ada huruf X. Nombor yang kurang dari 148 adalah 147. Okey, ada soalan tak kat situ? Sebab dia kata kurang dari 148. Kalau Mama Z nak adakan tanda sama dengan, maksudnya nombor yang termasuk adalah 147. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau nak tanya, B sekarang ni ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, Mama Z teruskan. Okey, yang ini kita panggil dia kaya. Ni kaya. So, kita ada probability sebab dia kaya. Tinggal lagi 135.5. Manakala 147 tu miskin, dia akan jadi 147.5. Boleh? Okey ke tak? Boleh, Mama. Boleh. Okey, sebab dengar jauh-jauh. Boleh, Mama. Okey. So, sekarang dia masih dalam keadaan X. Mama kena tukar dia menjadi Z. Probability 135.5 tolak dengan min kita tadi 120 perkan dengan punca 48. So, yang tengah ni dah jadi huruf Z. Kat sini 147.5 tolak 120 per dengan punca 48. Okey, kita tengok hasil kita. Okey, kita tengok hasil kita. Probability. So, yang belah sini, Mama Z ada. Okey, 135.5 tolak 120. Oh, saya lupa tu. Bahagi punca 48. Okey, so saya dapat 2.24. 2.24 So saya dapat sini 2.24. So kat sini Z. So yang ini saya cuba dah ingat dah ni. Okey. Oh. Saya kira 147.5 tolak dengan 120 bahagi dengan punca 48. So belah sana 3.97. Okay, yang ini 3.97. Jadi kalau pelajar lukis kulit siput, dia tahu kat sini kosong. Jadi 2.24 kat sini. 2.24 kat sini 3.97. Jadi kawasan berlorek yang kita nak cari ialah di sini. Dalam ni. Okey, dalam ni. Jadi kita boleh buat cara nak cari kawasan berlorek ialah sama dengan kebarangkalian
Z lebih besar sama dengan 2.24 tolak dengan kebarangkalian Z lebih besar sama dengan 3.97. Okey, katakan pelajar nak guna buku statistik ke tak kisahlah kan. Okey, katakan nak guna ni. Okey. So distribution ambil right nombor 3, masukkan nilai tu. Okay, nilai tu 2.24. So Mama Z dapat tu 0.0125. Okey, saya takut dia salah. Saya guna buku stat lah sebab saya tengok nombor digit dia banyak. Okey, so Mama Z tengok 2.24 dulu Mana buku stat kita? Saya ada buka tadi Sana ada pelajar nak masuk. Okey, 2.24. So Mama Z ambil yang warna biru sekarang. 2.2 sini. 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24. Jadi jawapan kita 0.0126. 0.0126. Dia bundarkan yang kita tadi. Tolak dengan 3.97. 3.97. Jadi 3.9 Mama Z ambil sini. Okay. 3.9. 3.99. 3.98. 3.97. So kita dapat 0.00004. Mama Z kena ambil semua. Okay. So 0.0126 tolak 0.00004. So jawapan kita ialah 0.01256. Okay. Mama Z kena ambil semua tu. 0.01256 kerana kenapa banyak digit ni? Kerana bacaan yang ini banyak digit. Jadi jawapan kita tak boleh round off. Kita kena ambil semua digit. Okey, so selesai soalan nombor 19B. Okey, ada soalan tak? Tak ada, Mama. Tak ada. Okey, so beres dah waktu. Ya, beres dah kuliah kita. Yang C dengan D nanti kita buat sahaja, tak ada masalah. Awak tekan je VSLT ni, kita akan dapat gambaran macam mana nak jawab soalan 19, 20 dan juga 21. Okey, seperti yang Mama Z kata tadi, soalan exam kita adalah dalam bentuk ayat. Tak apa, sekurang-kurangnya pelajar cuba masuk ni Dia memang tak boleh nak buat recall Memang you all masuk. Memang dia kata tak boleh nak terima Mama Z tak terima Sebab apa sebenarnya dia tak boleh masuk? Okey, tengok soalan exam sebenar ni. Okey, a study on reading habit is done in a community. It is found that dia bagi kat kita dalam bentuk peratus. Apabila dia bagi peratus, sebenarnya dia bagi tentang probability sebenarnya. Okay, maklumat pertama kita bila baca soalan, kita dapat probability 15% adalah 0.15. Itu daripada ayat pokok yang sepanjang kita baca ni, sepanjang yang warna biru tu, itu je lah maklumat yang Mama dapat. Ni je lah. Okey, kemudian datangnya soalan A. Datang soalan pokok. Dia kata, soalan ranting. Dia kata, ada 20 orang dipilih secara rawak. Dia mula bagi nilai N sama dengan 20. Dua parameter ni diberi membolehkan Mama Z membuat X bertabur secara binomial
iaitu kita ada nilai N dan kita ada nilai P. Jadi, binomial. Okey, asal soalan ni adalah binomial. Kemudian dia kata find probability. Probability, Mama Z tukar kepada huruf P besar. Not more than 5. Tidak boleh lebih. So, tak boleh lebih dari 5. Sama dengan 5 boleh. Jadi Mama Z kena pandai tukar ayat ni kepada matematik. Not more than 5. Kita tulis sebagai less equal 5. Dia marah kalau lebih. Sama dan kurang tak apa. Apabila kita nak guna buku statistik, baca nilai less equal, buku statistik tak bagi. Dia nak nilai yang besar. Jadi kita kena buat pertukaran rumus komplement. A prime dia akan jadi 1 tolak probability A. Jadi Mama Z kena buat 1 tolak probability, kat sana kat sana tanda kecil, kat sini kena tanda besar. Kat sini ambil tanda sama dengan, yang ini tak boleh ambil tanda sama dengan. Sebab maksudnya apa yang dimiliki oleh orang ni, orang sini tak boleh ambil. Macam tu. Konsep komplement, dia cuma boleh lengkap tapi tak boleh ambil. Okey. So, masa kat sini, kita tak boleh lagi baca buku stat. Masa kat sini pun tak boleh lagi baca buku stat. Soalan Mama Z. Kenapa kat sini tak boleh? Dekat hijau yang pertama tak boleh. Sebab tandanya kecil. Kenapa dekat tanda hijau yang kedua ni tak boleh? Sebab tak ada tanda sama dengan. Sebab tak ada tanda sama dengan. Jadi Mama Z kena buat, tukar biar ada tanda sama dengan. Probability nombor yang lebih besar dari 5 ialah nombor 6. Barulah kita boleh buka buku statistik. Mama Z minta maaf nak buka buku stat sekejap. Mama Z mencari nilai probability dia 0.15. Salah buku. Okey. Probability dia 0.15. Mama Z baca kat atas ni. Ni 0.15. N dia berapa N? Berapa N tadi? 20. 20. Ada lagi nak masuk. Okey. N dia 20. Mana buku stat Mama Z tadi? N dia 20 dan kita nak cari nombor berapa tadi? 6. 6. So kita baca nak yang ini. 0.0673. 0.0673. Tu bacaan dia. Dan kita tekan kalkulator. 1 tolak 0.0673. Dan Mama Z dapat jawapannya 0.9327. Kenapa laju benar Mama boleh hafal nombor ni? Sebenarnya Mama Z rujuk jawapan sini dah. Kebetulan sama dah tadi. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau pelajar nak tanya nombor 21A ni. Kat mana hok tak faham? Kita lupakan yang ADMAT dulu yang kita tak faham tu, lupakan. Kita belajar benda baru dah dengan Mama Z ni. Buku statistik pun buku baru. Tak guna dah buku SPM. Ada tak soalan? Tak ada Okay, so Mama Z pergi kepada find the minimum sample size N that should be taken so that probability
0.95. Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan ni. So sekarang Mama Z tengok bila kita nak probability X lebih besar sama dengan 1 ni bagus dah. Bagus sangat. Sebab kita boleh baca buku statistik terus. Tetapi X kita bertabur secara binomial, N dirahsiakan sebab dia suruh cari. N dirahsiakan dan nilai probability-nya masih lagi 0.15. Bila dia baca buku statistik ni, dia rujuk nilai N, dia rujuk nilai 0.15, dia dapati bacaan buku statistik tu hak ni. Jadi kita nak kena cari satu persatu. Satu persatu. Tengok cara Mama Z cari. Okey, kita akan cari dari atas. Okey. 0.15 bermula di sini. Kat sini bukan. Kat sini bukan. Okey, Mama Z nak cari nombor 1. Semasa, kalaulah N Mama Z tu 3, semasa 1, adakah jawapannya 0.9 macam dia nak tu? Soalan nak berapa tadi? 0.95. 0.95. Okey, bacaan kita ni betul ke salah 0.95? Salah. Salah. Okey, semasa 4, salah. Mama Z akan tengok nombor 1 sebab bacaannya 1. Semasa 5, 1 kita pun salah. Semasa 6, 1 kita pun salah. Kita nak cari 0.9. 7. Baru 0.67. 8. 0.72. 9. 0.76. 10. 0.80. 11 tak ada. Dia terus sambung 15. 15. Salah. 20. Betul ke salah? Lebih. Okey? Semasa 20 dia dah lebih. Kita nak cari 0.95. Kita ada tadi nombor 15 tapi tak cukup. Nombor 20 terlebih. Nombor 15 tak cukup. Nombor 20 terlebih. So kita tengok soalan. So dia tanya, find the minimum sample size that should be taken so that nilainya 0.95. Semasa kita tengok jadual kita tadi, ni 20, 0.15, kita dapati nilainya 0.96. Dia dah terlebih. Soalan nak minimum sample size. Kalau Mama Z buat binomial 15, 0.15, masa ni Mama Z baru dapat 0.92 ke tadi? Tengok tak? Ingat tak? Oh, sorry. Ni 0.91, sorry. 0.91. Jadi dekat mana agak-agak nilai minimum supaya dia jadi 0.95? Pertama kali dia jadi 0.95. Jadi jawapan kita ialah 19. Dia macam congak macam tu. Okay, Mama Z buka kepada soalan lah kalau tak faham. Faham tak cara nak cari jawapan B ni? Faham, Mama. Faham. Masa dekat sini 0.91 something. Masa kat sini 0.96 terlebih. Kita nak cari 0.95 bilakah dia mula berlaku? Jawapan kita dia berlaku dekat 19. Sebab apa 19? Sebab dia nak nilai minimum. Okey, katakan pelajar nak kira. Kalau katakan pelajar nak kira. Boleh kira ke tak? Kalau dia ada X bertabur secara
binomial. Contohnya sini 19 0.15. Sebenarnya memang dah dapat jawapan dah. Dah dapat jawapan dah. Ni jawapan ni Mama Z sedang guna ni. Mama Z nak reverse. Okey, kemudian pelajar buat probability X lebih besar sama dengan 1. Pelajar nak cari semula. Kalau pelajar nak rujuk table, kita dapati nombor 19 ni sebenarnya tak ada table. Jadi pelajar kena guna rumus. Oleh sebab itu pelajar kena guna rumus. Okey, rumus pula dia ada banyak. Iaitu dia kena senaraikan bermula dari nombor 1 sebab dia kata lebih besar sama dengan 1. Tambah probability X lebih besar sama dengan 2. Tambah sampai berapa agak-agak ni? Dia nak kira sampai berapa? Dia akan kira sampai X lebih besar sama dengan 19. Banyak. Jadi, kita ada cara untuk twist soalan ni. Iaitu kita boleh buat probability X lebih besar daripada 1 ni terlampau banyak. Mama Z boleh guna komplement. Iaitu X, kalau di sini besar, di sini kecil, di sini ada tanda sama dengan, jadi Mama Z tak ambil tanda sama dengan, sini akan jadi 1. Soalan Mama Z, apakah nombor yang kurang dari 1? Nombor apa yang kurang dari 1? Cepat seorang. Seorang jawab. Kalau tidak Mama Z tak tahu, you dengar ke tak? Nombor yang kurang dari 1. Sudah ke Mama Z putus ni? Mama Z terputus ke? Ada. Nombor yang kurang dari 1 ialah nombor 0.9. kosong. Sebab kita discrete. Okay. First time pelajar tak tahu nombor kurang pada kosong berapa. Nombor kosong lah. Kemudian apabila kita nak nombor kosong ni, kita boleh guna rumus. N kita 19, C kosong, darab 0.15 kuasa kosong, darab 0.85 kuasa 19. Cara dia. So, pelajar akan dapat. Okay, kita guna kalkulator. Pelajar jangan lemah bulan puasa ni. Kita kena tunjuk kita kuat. Jangan lemah sangat. Mama Z pun bangun awal juga, pukul 4. Ni. 1 tolak 19 shift bahagi 0 darab 0.15 kuasa. Masya Allah. 0.15 kuasa kosong. Kuasa. Kalkulator Mama Z dalam keadaan statistik. Sekejap, Mama Z clearkan. Okey, semula. 1 tolak 19 shift bahagi 0 darab 0.15 kuasa kosong darab dengan 0.85 kuasa 19. So Mama Z dapat tu. Tengok jawapannya 0.9544. Ni. So ni bila Mama Z buat nilai N ni 19, Mama Z dapat 0.9544. Pelajar pun tanya, kenapa Mama Z tak buat 18? Okey, tak ada masalah. Kita boleh uji. Kalau nak uji 18, probability X lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 tolak probability X kurang pada 1 juga. Dia akan jadi 1 tolak probability X sama dengan 0 juga. Dan akhirnya kita akan masukkan ke dalam rumus 1 tolak 18 C kosong
darab 0.15 kuasa kosong darab 0.85 kuasa 18. Kita tengok kenapa jawapannya 19 bukannya 18. Okey, 1 tolak 18 shift bahagi 0 darab 0.15 kuasa kosong darab dengan 0.85 kuasa 18. Berapa dapat tu? 0.9463. 9463. Okey. So semasa 18 dia dah capai 0.95 ke belum? Belum, Belum. madam. Belum lagi. Jadi dia mula-mula dapat capai nilai lebih daripada 0.95 apabila Mama Z gantikan N dia dengan 19. Itu cara kita nak fikir. Sebab kalau cara yang mula-mula tadi, cara yang Mama Z tunjuk tadi, semasa 15 belum capai. Semasa 20 terlebih. Masalah kita ialah kita ada banyak jawapan. Ada 18, ada 17, ada 16. Jadi semasa Mama Z uji 19, Mama Z dapat dia dah memenuhi kriteria melebihi daripada 0.95. Kalau Mama Z tes 18 jadi 0.94 tak cukup. Jadi nilai pertama yang dia cecah 0.95 berlaku semasa nilai N-nya adalah 19. Itu maksud soalan 21. Okey, kemudian muka surat terakhir kita. Okey, sekarang dia mula bagi dekat kita, dia kata X bertabur secara binomial, nilai N dia 300, probability masih lagi sama. Oleh kerana nilai N terlalu besar. N terlalu besar sehingga kan buku statistik kita tak boleh baca. Buku statistik kita boleh baca nilai N. Saya tengok nilai N yang paling bawah. Nilai N yang paling bawah ialah ni. Ya Allah. Nilai N yang paling bawah. Ni muka surat alas ni. Muka surat alas. Nilai yang paling besar untuk N ialah 50. 50 saja nilai paling besar. Sedangkan soalan kita tanya melampau-lampau 300. Jadi oleh kerana binomial tak mampu, dia kena buat approximate. Approximate hanya ada satu untuk pelajar akaun iaitu kepada normal. Kalau nak tukar kepada normal, yang warna merah tu kita kena settlekan dulu. Kita kena cari dulu min. Okay, min. Min dia sama dengan 300 darab 0.15. 300 darab 0.15. So dapat 45. 45 tu adalah nilai min. Kemudian Mama Z kena cari nilai variant. NPQ, Mama Z dapat 45 tadi darab 0.85. So dapat nilainya ialah 38.25. 38.25 ni nilai variant. Okey, so Mama Z nak tunjuk proses Mama Z mengira nilai ni. Okey, so akhirnya Mama Z dah berjaya tukar X bertabur secara normal, nilai min 45, nilai variant 38.25. Kemudian baru nak jawab probability. Probability adalah huruf P besar, X. Lepas tu dia cakap more than 40. More than tanda macam tu. Okey, setakat tu boleh lagi? Boleh lagi, Mak? Boleh, Ma. Boleh, Ma. Okey, kemudian
bila Mama Z nak buat ni, kena buat dulu CFC kalau ingat yang Mama Z baru ajar ini, iaitu tentang correction for continuity, iaitu tentang miskin kaya. Nak jadi miskin kaya, Mama Z kena pastikan ada dulu tanda sama dengan. Nombor yang lebih besar daripada 40 adalah nombor 41. Kemudian barulah kita nampak dia adalah kaya. Okay, dia adalah kaya. Jadi Mama Z buat 40,5 sebab dia kaya kena derma 0.5. Sampai di peringkat ni, Mama Z kena tukar huruf X menjadi Z. 40.5 tolak dengan 45 bahagikan yang kita 38 tu nilai varian. Mama Z nak kena cari standard deviation, kena buat square root. Okey, jadi macam tu. So kita tengok probability Z lebih besar sama dengan okey. Oh, baru nak masuk anak-anak kita. Mana dah? Sekejap saya bagi kawan masuk dulu. Okey. So Mama ada 40.5 tolak dengan 45 bahagi dengan set 38.25. So Mama Z dapat negatif 0.73. Negatif 0.73. Jangan takut dengan nilai negatif. Mama Z buat gambaran kulit siput. Nilai sini kosong, negatif 0.73 berada di situ. Dan kita sedang mencari nilai kawasan di sebelah biru. Okay, kita sedang mencari kawasan di sebelah biru. Okey. Okey. Jadi kawasan sebelah biru ni sebenarnya kalau awak tengok, kalau Mama buat kat sini warna kuning, kita tahu, kita tahu kuning tambah biru sama dengan 1. Kita boleh buat biru sama dengan 1 tolak kuning. Sama dengan 1 tolak probability Z kurang dari negatif 0.73. Tetapi dalam buku statistik tak boleh baca tanda less dan negatif. Jadi kita transfer, kita reflect. Probability Z more than, bila Mama Z tukar more than, sini jadi positif 0.73. 1 tolak, Mama Z baca buku stat 0.73. Mama Z cari buku statistik. 0.73. Okay, 0.7 70717273. Ini jawapannya. 0.2327. Okay, 0.2327. 1 sabar. Tolak 0.2327. Jawapan kita ialah 7673. Okey, Sat, Mama Z cek jawapan 7673. Betul. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau yang nak tanya, soalan last kita, kat mana yang tak faham? Sebab Mama Z tak ajar menghafal rumus ni. Mama Z ajar you tengok kawasan melorek tu, you fikir hasil tambah tu 1. Jadi kalau nak yang biru, kita buat cara mudah. Tak payah nak buat semua benda nak hafal. Jangan. Okey, Mama Z buka persoalan. Tak ada Sungguh ni? Tak ada, Mama. Tak ada. Okey, so Mama
Selitkan, ada masa sikit lagi, Mama selitkan dengan latihan. Sebab nanti you nak kena buat latihan Okey. So Mama Z dah bagi tahu sebab kita ada bukan tertinggal, kita memang tak belajar yang belakang, tajuk belakang. Okey. Dengar betul-betul Mama Z nak terang. Minggu depan UPS Okey, ini Mama Z reka Nilai X kita 1, 2, 3, 4. Nilai probability kita ialah 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ini Mama Z reka. Satu soalan ni banyak benda Mama Z boleh tanya. Okey, yang ni kena take note ni ulang kaji UPS terus ni. Sebab esok Mama Z cuba keluar daripada meeting untuk kelas kita besok. Okey. Ready? Yang pertama, Mama Z nak bagi tahu. Cuba awak tambah jumlah probability di bawah. Cuba awak tambah, dapat berapa? 1. 1. Itu kata kunci dia. Jumlah probability untuk tajuk random variable ni, jenis discrete ni adalah 1. Okey, tengok Mama Z buat. Cari nilai K. Macam mana kita nak cari? Okey, step dia. Yang pertama, 1/4 tambah 1/4 tambah dengan K tambah 1/4 sama dengan 1. 1. 1. 1 ni soalan mula-mula yang Mama Z buat tadi. Okay, kalau dia bagi semua maklumat. Okey, sekarang dia nak cari nilai K. Jadi K sama dengan 1 tolak 3/4. Setuju tak? Setuju. Jadi K kita sama dengan 1/4. So, 2 jenis soalan dah Mama Z dah bagi. Okey, boleh ke? Faham ke? Faham, Mama. Faham. Okey, Mama Z nak tukar lagi soalan. Okey, Mama Z nak suruh tadi nombor 1 Mama Z bagi awak ni. Nombor 2 untuk mencari nilai K. Maklumat yang ketiga. Mama Z nak cari nilai EX. EX. Okey, cara nak cari dengan molek dah. Tak dah naklah kaji banyak-banyak ni. Bulan puasa ni malas tak boleh buat kelas dah. Cara nak carinya ialah pelajar ambil nilai atas ni, pelajar darab sini. Dapat 1/4. Ambil nilai yang kedua, darab bawah. Tambah 2/4. Nilai hak ni darab tambah 3/4. Nilai hak ni darab ni tambah 4/4. Tak jalan kerja Mama Z? Ke tak? Kalau tak faham Mama Z buat cara lain. Kan kita ada banyak cara kan? Okey. Kata tak faham. Sat lagi. Nak habis dah kelas ni. Mama Z akan nak berhenti awak. Okey. 1 darab 1/4. Tambah 2 darab 1/4. Tambah 3 darab 1/4. Tambah 4 darab 1/4. Ni jalan kerja dia. Tadi guna table. Okey, kemudian pelajar tekan je kalkulator. 1 darab 1/4 kan? Tekan terus. Tambah 2 darab 1/4 tambah 3 darab 1/4 tambah dengan 4 darab 1/4. So jawapan kita ialah 5/2
ataupun 2.5. Boleh ke? Boleh ke dia ni? Boleh Boleh Mama. Mama. Okey. Maklumat seterusnya ni maklumat yang ketiga Mama ajar daripada tebel yang sama. Maklumat yang keempat, Mama Z nak cari E X kuasa 2. Bermaksud setiap nilai kat depan tu kena kuasa 2. Sama seperti yang merah. Cuma kena buat kuasa 2 dekat nilai X. Macam tu beza dia. Okey, lepas tu kita tekan je kalkulator. Okey, 1 kuasa 2 1 kan? Okey, 1/4. Okey, kemudian tambah dengan 2 kuasa 2 darab 1/4. Okey, tambah 3 kuasa 2 darab 1/4. Tambah 4 kuasa 2 darab dengan 1/4. Fair ke cara Mama Z buat ni? Mama Z dapat 15/2. Ataupun 7.5. Ini maklumat keempat Mama Z ajar. Okey? Setakat yang 4 Mama Z ajar ni, kat mana rasa tak faham? Boleh kau ni? Boleh Mama. Boleh. So besok Mama Z sambung. Yang seterusnya, Mama Z akan guna table yang sama saja. Okey, so Mama Z akan stop bagi laluan untuk kelas lepas ni. Okey, yang Mama Z nak nasihatkan ialah jangan jadikan bulan puasa sebagai penyebab untuk kita tidak aktif. Tu salah tu. Zaman Nabi dulu bulan puasa lah